Sekarang apabila mereka membunuh umat Islam di seluruh dunia, maka kitalah yang ganas. Dan Islamophobia dikembangkan di barat. Kita dibunuh, kitalah yang menjadi ganas. Kita lihat bagaimanakah 11 September. 11 September ialah bangunan diruntuhkan. Sebuah bangunan perkasa diruntuhkan oleh umat Islam. Mereka mengikut mereka. CNN memberitahu bahawa yang meruntuhkan bangunan ini ialah umat Islam, namanya Osama bin Laden, seorang duduk di padang pasir. Tetapi peristiwa ini penuh dengan paradoks. Waktu pagi, selepas dilanggar oleh kapal terbang, dia keluar asap hitam. Kemudian malam keluar asap putih pula. Itu paradoks. Paradoks maksudnya kepalsuan. Bangunannya hancur. Besi yang keluar daripada bangunan ini hancur, lebur. Dan yang dikeluarkan oleh bahan api kapal terbang tak boleh menghancurkan besi. Paradoks yang kedua. Apabila bangunan hancur, pasport pengganas ada di bawah. Ini ialah the last straw. Pembohongan yang paling hebat dalam kurun ini ialah apabila besi hancur, pasport pengganas ada, pasport orang lain tak ada. Tengok bagaimanakah paradoks yang mereka letakkan. Dan ada orang Malaysia percaya. Kapal terbang pula datang bukan straight, melenggang-lenggang dan live. Disiarkan dalam televisyen live, maksudnya bohong. Tak pernah melanggan disiarkan live, tuan-tuan. Kalau berfikir negara lain tak pernah percaya apabila live disiarkan kapal terbang atau melayang ke bangunan ini. Langgar live masuk dalam TV. Bagaimana live, tuan-tuan? Live, syarikat televisyen harus pergi ke tempat lokasi. Kemudian sambung ke satellite, sambung ke stesen televisyen, stesen sambung ke satellite, satellite sambung ke stesen balik, dan disiarkan kembali tempat peristiwa berlaku. Dia perlu masa yang panjang. Tiba-tiba ada yang merakamkan peristiwa yang live. Ada tak kita pernah dengar lori dengan bas berlanggar live diambil kamera? Ada? Tak pernah. Ini pembohongannya besar. Maksudnya paradoks. Tuan-tuan, tanya pilot. Kalau daripada London ke Kuala Lumpur, kita telah line draw. Straight. Tak ada boleh keluar lagi dah. Tak ada pilot yang percaya pada peristiwa ini. Tuan-tuan, sebelum mereka menyiasat, mereka mengatakan Osama bin Laden meruntuhkannya. Dan tuan-tuan percaya? Kapal terbang yang digunakan untuk melanggar WTC ini tak ada window pula dah. Putin mengatakan, wahai umat Islam Malaysia, wahai umat Islam di negara Arab, saya nak bukti kepada dunia bahawa yang melanggar WTC ialah tentera Amerika sendiri. Bukan umat Islam. Mana mungkin umat Islam boleh melepasi security tentera Amerika. Dan Putin mengatakan kapal terbang yang langgar WTC ini tidak ada window, maksudnya tidak ada orang dalamnya. Dan sempat dirakamkan di bawah kapal terbang ini ada misal. Misal ini ditembakkan kepada bangunan ini. Kalau kita tuan-tuan lihat, kapal terbang belum sampai lagi ke bangunan sudah runtuh. Kapal terbang belum sampai, tapi pecah sudah telah dapat lihat. Maksudnya sebelum kapal terbang masuk, bangunan telah hancur. Maksudnya paradoks dan konspirasi. Dan tuan-tuan yang saya hormati, ini gambar misal yang diletakkan di bawah kapal terbang yang tidak ada window tadi. Maksudnya tidak ada pemandu. Yang dikontrol di belah bawah untuk menghancurkan. Ini ialah satu paradoks yang terbesar. Sharon, Perdana Menteri Israel, yang menjatuhkan ialah Bush. Dan peristiwa ini dirancang berlaku pada 11 pagi. 11 pagi, Sharon telefon Bush. Dan tuan-tuan lihat, Mr. President, please accept my warm condolence. What a terrible accident. These thousands of innocent victims. We shall be WTC. Disebut daripada Israel. Telefon pukul 11. Kata Bush, wish victim, maksudnya itu tak berlaku lagi. Yang harus berlaku pukul 11 di Amerika. Si bodoh ini pula pukul 11 di Israel telefon dah, tanziah bangunan telah runtuh sebab dilakukan oleh umat Islam.
Tak berlaku lagi, kata bos. Nanti, pukul 11 nanti. Sekarang tengah malam. Paradoks yang terbesar. Paradoks terbesar, Sharon telefon malam. Dia ingat pukul 11 di Amerika sama dengan pukul 11 di Israel. Rupanya di Amerika masih tengah malam. Bush masih tengah tidur. Dan dia telah ucapkan takziah. Ini adalah pembohongan terbesar, tetapi ada orang Malaysia yang percaya. Kajian dibuat orang Malaysia yang paling percaya. Dan tuan-tuan, dengan sebab guntur yang ada bangunan, maka mereka boleh ambil 4-5 negara. Justified menggunakan bangunan ini runtuh, mereka ambil Afghanistan. Kemudian mereka ambil Iraq. Dan kemudian mereka ambil Syria. Dengan sebuah bangunan seperti orang main chess. Kita korbankan puan kita sebab kita nak checkmate belakang tu. Ini permainan mereka. Hidup kita dalam paradoks. Dan mereka mendapat Iraq dengan justified dengan keganasan yang mereka cipta tadi. Mereka masuk Afghanistan. Mereka masuk Syria. Mereka masuk Yaman. Mereka masuk negara Islam dengan sebuah bangunan. Dan mereka cop inilah teroris. Dan apabila Bush menyerang Iraq, Iraq pertahankan negara mereka. Dan Iraq dipersalahkan. Saddam Hussein digantung. Itu nasib Islam. Paradoks yang terbesar dalam sejarah kita. Kita sekarang hidup dalam penuh paradoks. Dan kita masih mengharapkan syurga. Hidup dalam paradoks, tetapi kita masih menganggap kita dalam kebenaran. Tuan-tuan yang semati, ini ialah General Amerika selepas mereka hancurkan Iraq. Selepas mereka hancurkan Afghanistan, dia buat satu ucapan. Rupa-rupanya dia boleh bercakap bahasa Arab. Dia bercakap di Iraq katanya. Dengar ucapannya. General Clark ini mengatakan, Man kan yazun annana kharajna li Afghanistan intiqaman li ahdath 11 September wa sahih khatahu nahnu kharajna li qadi ismuha Islam la nuri an yabqa Islam mashru'an hurran yuqarru biha al-muslimun ma huwa Islam nahnu ma yuqarru lahum ma huwa Islam. Fasih dia bercakap. Siapa yang percaya 11 September itu dilakukan oleh umat Islam, bodoh. Kami yang lakukan. Supaya kami dapat mentarifkan apa itu Islam. Bukan mereka yang mentarikkan Islam, tapi kamilah yang mentarikkan Islam, kata general mereka. Pecah rahsia, tuan-tuan, apabila mereka tersalah bercakap. Mereka tersalah, terkeluar lidah. Dan percakapan ini terkeluar secara tak spontan. Mengakui mereka lah yang meruntuhkan WTC. Dan sampai hari ini ada orang Malaysia percaya yang Umar Samad Dadin yang meruntuhkan WTC. Masih ada orang Malaysia. Tuan-tuan, perancangan dilakukan begitu lama. Sebagaimana Malaysia dilakukan untuk nama Malaysia begitu lama, maka Menteri ataupun Setiausaha Luar Negara Amerika bernama Henry Kissinger yang merancangkan untuk menghancurkan Islam sejak tahun 60-an. Dan mereka lah yang merancang. Tuan-tuan baca berita ini, bagaimana 7 buah Islam, negara Islam harus dihancurkan untuk keselamatan Israel, Iraq, Afghanistan, Syria. Tetapi bagaimanakah kita untuk menghancurkan mereka tanpa sebab? Kita cari sebab. Sebab ialah kita runtuhkan bangunan kita sendiri dan kemudian kita serang mereka untuk justify pada dunia, dan seluruh semua dunia percaya bahawa Islamlah ganas. Dan tuan-tuan, inilah yang dilakukan oleh Henry Kissinger yang masih berperanan sebagai penasihat Zionis sampai hari ini. Sekarang Zionis itu akan menjadi New World Order. Penasihatnya sama. Dia usianya sudah mencapai 1 tahun, tapi masih giat berfikir.